nombor 2 ialah kaya hati. Tenang hati. Kaya yang ketiganya, Allah Ta'ala bagi pada kita rezeki anak-anak yang soleh, solehah. Yang keempat yang dikatakan kaya tu apa? Dapat jiran-jiran yang baik. Kita bercakap tentang kualiti. Kualiti produk, kualiti tentang pekerjaan. Tetapi kadang-kadang kita lupa bercakap tentang kualiti diri. Seperti mana tuan kita cakap tadi. Kita bercakap tentang keuntungan, kita bercakap tentang pengeluaran dan sebagainya. Tetapi benda yang kadang-kadang kita lupa, yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah Ta'ala kata, aku jadikan kamu daripada mati, aku jadikan kamu tu hidup untuk dilihat siapakah amalannya yang paling baik. Allah kata dah, Alladhi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang menciptakan mati dan kehidupan supaya dia mengetahui siapakah di kalangan kita yang paling baik amalan dia. Maknanya kita ni pernah mati dulu tuan-tuan. Kita ni asal kita mati. Sebab tu Allah sebut khalaqal maut, mati dulu, lepas tu baru wal hayah, baru hidup. Macam mana kata mati ustaz? Yalah mati. Kita duduk di alam roh. Badan belum ada, jasad belum ada, tapi roh dah ada. Bila roh dimasukkan ke dalam jasad, barulah kita hidup. Maknanya kita dulu hidup di alam roh. Makna kita mati, bukan hidup dalam dunia. Bila Allah masukkan kita dalam jasad, maka kita pun hidup di atas dunia. Untuk apa kata Allah? Untuk dia tengok siapakah di kalangan kita yang paling baik amalan dia. Dulu saya ada program di radio. Saya pun tak ingat tuan-tuan, program banyak sangat. Radio lah, televisen lah, banyak tuan-tuan tak ingat. Hak mana saya ingat, saya petik. Yang saya ingat, saya buat rancangan radio petang di Radio Perak. Dalam hati ada taman, mufassirin lah, apalah. Satu hari, bincang dengan penerbit, dia kata, Ustaz, kita kalau boleh tak payah cari bahan dalam studio. Kita cari bahan di luar studio, boleh Ustaz? Saya kata, boleh lah. Kita nak buat projek apa? Kita buat projek mendekati pondan. Saya kata, boleh, saya buat pondan, saya suka. Cari pondan tau. Cari-cari jumpa ketua pondan. Kira Thailand dari situ. Duduk sini. Dia kata apa kat saya? Bayarlah, bukan free. Saya nak temu ramah je lah. Bayarlah, bukannya free. Bayar, saya bayar. Saya tanya dia, apa cita-cita abang? Cita-cita I nak jadi perempuan sepenuhnya. Macam mana? Tak faham? Itulah cakap, tak faham. Yelah, apa cita-cita abang? I nak jadi perempuan sepenuhnya. You faham? I dah buat yang ini, I dah buat yang ini, yang itu je belum buat. Saya kata, yang itu tu apa? Itulah, susah nak faham. Kalau I buat yang itu, I rasa I jadi perempuan sepenuhnya. Bang, jangan buang bang. Fikir panjang bang. Saya jumpa ramai orang yang buang dia punya bang. Menyesal bang. Ada yang telefon saya menangis sakit. Ada yang telefon saya tak boleh kencing lah apa. Tak payah bang. Dia tengok muka saya tau. Saya kata kalau mata kita rosak, kita boleh pergi Singapura. Ada doktor yang repair mata, namanya Dr. Ismadi. Tak pernah faham? Tak faham sudah tuan. Dia boleh repair mata. Kasih selamat pun boleh nampak, namanya Dr. Ismadi tuan. Kalau kita sakit buah pinggang, ada orang derma. Kawan saya, dia kanser tulang tuan-tuan, tulang dia reput. Ada orang mati, sebelum dia mati, dia derma organ tulang.
Bila mati doktor ambil tulang dia, bubuh kat tulang hamba Allah ni. Semua orang derma bang. Tapi benda tu tak ada orang derma bang. Kalau abang potong, siapa nak derma bang? Potong, pergi jumpa tu imam. Imam, derma kat saya. Imam jawab, aku pun nak pakai. Kamu ni. Benda faham, tak faham sudah. Saya tanya dekat dia, kenapa yang kamu nak buang? Dia jawab, Ustaz, kami ni perempuan. Okey. Tetapi kami dimasukkan dalam tubuh lelaki. Macam mana? Kita orang perempuan, tapi seolah-olah terkurung dalam tubuh lelaki. Ustaz faham tak? Faham? Maknanya Tuhan tersilap lah. Tuhan silap. Sepatutnya abang ni perempuan, masuk tubuh perempuan. Tiba-tiba Tuhan tersilap masuk tubuh lelaki. Lebih kurang macam tu lah. Bang, mustahil Allah silap. Allah tak pernah silap bang. Yang silap abang. Abang yang silap memilih kehidupan. Tuan-tuan, bila saya cakap dengan dia, lama-lama dia jadi kawan saya. Dan dia berubah. Dia ajak saya bercakap pada kawan-kawan dia pula. Maka saya kata, kalau nak buat ceramah, kawan you takkan datang. You buat sambutan hari jadi. Panggil kawan-kawan you datang. Saya baca doa je, tak payah ceramah. Saya pun pergi tuan-tuan, sambut hari jadi dia. Kawan-kawan yang sama waktu dengan dia pun datang. Yang pakai skirt, yang pakai seluar panjang, yang pakai macam-macam lah. Saya masuk je dalam dewan tu, saya salam dengan dia orang. Assalamualaikum, Bahbak. Assalamualaikum, Bahbak. Yang nombor 4 tak nak salam dengan saya. Haram. Astagfirullahaladzim. Penjantan, aku penjantan, haram apa? Lama benar nipunya tuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala dia jadikan kita untuk Allah tengok siapakah di kalangan kita yang baik amalan dia. Baik, kalau saya baik amalan Ustaz, apa yang Allah nak bagi kat saya? Bagi syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira pada orang yang beriman dan orang yang berbuat amal soleh, akan diberikan kepada mereka syurga. Beriman dan beramal soleh. Jadi tuan-tuan, amal soleh ni bukan setakat semayang di masjid kita baru tu. Bukan setakat baca Quran saja. Bukan setakat bayar zakat saja. Amalan soleh, amalan yang baik. Termasuklah kita bekerja di kilang proton. Niatnya apa? Niatnya Ustaz, saya nak mencari rezeki yang halal supaya Allah redha kehidupan saya. Kemudian macam mana cara kamu bekerja? Saya bekerja tidak curang, saya bekerja dengan penuh amanah, saya sentiasa bekerja dengan penuh etika dan saya tidak khianat dalam kerja saya. Kalau begitu kerja awak termasuk kerja soleh. Mudah-mudahan Allah bagi kita syurga. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam dewan kita ni, saya tak tahulah boleh muat berapa ribu orang dewan kita ni. 1,000, 2,000 dah. Tuan-tuan. Tu kerusi merah banyak kosong. Katalah seluruh staf proton ni sampai 5,000, tak muat. 5,000 orang nak masuk dalam dewan kita ni tuan-tuan, tak muat. Abang rela, abang polis bantuan akan tunggu kat depan pintu. Minta maaf, penuh penuh. Sila duduk di dataran 2 kita akan sediakan skrin. Minta maaf, penuh. Sebab kapasiti terhad. Tetapi syurga dia bukan macam stadium. Syurga bukan macam masjid. Syurga bukan macam rumah. Penuh, luar, tak muat.
syurga ini seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Seluas langit dan bumi. Maknanya luas sungguh. Semua layak masuk syurga. Bagi siapa yang nak masuk. Ustaz pun layak, tok imam pun layak, cikgu sekolah pun layak, abang polis pun layak, bomba pun layak, orang kerja kilang proton pun layak. Semua layak. Dan kata Allah, syurga itu seluas langit dan bumi. Maknanya muat. Tak akan ada perkataan di dalam syurga, malaikat tunggu di depan pintu syurga. Malaikat duk tunggu depan pintu syurga. Minta maaf, makcik, syurga penuh. Minta maaf, bagilah satu lagi makcik nak masuk, takkan tak ada kot. Makcik faham tak? Syurga penuh. Makcik tengok sliding door syurga tu. Nak tutup pun susah makcik. Orang yang last sekali punggung dia betul-betul tang sliding door tu makcik. Tolonglah makcik mai pada Behrang ni jauh ni. Makcik faham tak? Syurga penuh. Habis tu kalau makcik tak boleh masuk syurga, mana makcik nak pergi? Malaikat jawab, neraka banyak kosong makcik. Hujung tu neraka. Agak-agak tuan-tuan dialog tu ada di hari kiamat ni. Tak ada ah. Masuklah. Mai masuk. Allah kata dah, masuklah kamu dalam syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam syurga aku. Tapi dengan satu syarat. Kamu kena jadi hamba aku. Bukan hamba dunia. Dia sebut kan? Jadi hamba dia, hamba Allah. Bukan hamba wang, bukan hamba harta, bukan hamba dunia, bukan hamba nafsu. Kena jadi hamba Allah. Jadi kita sekarang berada di dalam sebuah kilang yang menjadi kebanggaan bukan setakat tuan-tuan, menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Seluruh duduk dalam kilang proton. Seronok, alhamdulillah. Ada lambar rimau pula belakang. Bangga proton tadi. Saya bangga dengan proton. Saya bangga dengan Felda sebab saya anak Felda. Saya pi mana pun saya sebut, saya orang Felda Bersaut. Felda Bersaut di mana katanya? Dekat dengan Trolak. Sekarang saya tak sebut Trolak dah. Dekat dengan Nasib Bambu. Sungai Kelah. Lagi senang tuan-tuan. Dia sebut bambu senang. Tuan-tuan, saya akan buka sekolah saya di Kampung Menderang Sungkai. Dulu saya buat sekolah saya di Ipoh, di Manjui. Apa target saya? 17 tahun yang lepas saya buka sekolah di Manjui. Target saya, ingat Manjui, ingat Al-Barakah. Ingat Al-Barakah, ingat Manjui. Alhamdulillah, saya rasa selepas 17 tahun saya berjaya. Nak ke mana ni? Nak ke Manjui. Oh, Al-Barakah Ustaz Kazim. Ustaz Kazim di mana? Oh, dia di Al-Barakah. Oh, Manjui. Nampak? Dulu Semanggul. Ihya Semanggul. Ihya Semanggul. Ihya Al-Syarif Semanggul. Semanggul Ihya Al-Syarif. Saya pun pegang tagline yang sama, Manjui Barakah, Barakah Manjui. Saya nak bawa ke Sungkai pula. Mudah-mudahan Allah makbulkan. Tuan-tuan, dalam sebulan yang melawat sekolah saya 10,000 orang. Hari ini yang melawat sekolah saya 1,000 orang. Sebulan dalam 10,000. 2 hari lepas dari Australia, dari Perancis, dari Jepun yang datang melawat. Dari Singapura tu setiap minggu datang. Tuan-tuan yang saya hormati, kenapa Ustaz buat sekolah? Sebab saya nak bantu ibu tunggal. Saya nak tolong anak yatim. Saya nak buka tahfiz. Saya nak kembangkan ekonomi orang.
Saya nak buka peluang perniagaan kepada masyarakat sekitar. Alhamdulillah, dengan izin Allah, bila pelawat yang begitu ramai datang, hotel dah ada di Kampung Manjui. Hotel dah ada dalam kampungnya. Rumah kosong bertukar jadi homestay. Rumah kosong bertukar jadi homestay. Bayangkan tuan. Maidin buka di pejabat tanah di Ipoh. Pejabat tanah pun buka dalam Kampung Manjui. Kita membuka ekonomi. Maka niat kerana Allah, mudah-mudahan jadi amal soleh. Tuan-tuan juga berapa banyak membuka ruang peluang perniagaan ekonomi pada rakyat. Dengan adanya kilang ni tuan-tuan, berapa juta yang dapat manfaat. Macam orang yang tanam padi. Orang yang tanam padi itu tuan-tuan, dia tanam padi. Dia pegang benih, dia pegang racun, dia pegang baja. Tetapi hasil pertanian padi, hasil dia sampai ke kita. Macam mana Ustaz? Dia tanam padi, dia ada sawah, dia buat benang. Dia tak pandai buat benih, dia beli benih padi. Dia menghasilkan pendapatan pada benih orang yang jual benih. Dia perlukan racun sebab makhluk perosak banyak. Tokek racun dapat untung. Dia perlukan baja, tokek baja dapat untung. Dia perlukan traktor untuk bajak tanah dia. Tokek traktor, driver traktor untung. Dia perlukan untuk menuai padi, mesin penuai untung orangnya. Dia perlukan kelang untuk dia buat proses jadi beras. Tokek kelang untung. Kelang beras pula nak pakai orang, pekerja jadi untung. Driver lori nak bawa beras, dapat kerja. Driver kelang yang mengeluarkan plastik beras, dapat kerja. Akhirnya beras sampai dekat pasar raya. Tokek pasar raya untung jual beras, walaupun dia tak pernah turun dalam bendang. Yang jual nasi lemak dapat untung, hasil daripada kerja pak tani. Yang jual di restoran, yang jual di kedai kantin sekolah dapat untung daripada kerja pak tani. Bayangkan tuan-tuan, kerjanya hanya bertanam padi, tetapi dia berjaya menghasilkan pendapatan untuk berjuta manusia yang lain. Nama dia apa? Nama dia amal soleh. Kalau kena gaya betul tuan-tuan, syurga. Walaupun kerja dia hanya pak tani saja tuan-tuan, tapi orang tak nampak sampai ke situ. Ada satu orang, dia orang ni duk tengok saya punya Facebook. Facebook saya tak ramai orang, followers tak ramai, duk ada dekat 2 juta 1.90 juta, dekat 2 juta tak ramai. Nak bandingkan Cristiano Ronaldo, Instagram 1 juta, TikTok 1.3 juta. Tak banyak tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak, bila macam itu punya view, followers, pengarah filem kata, kita bercadang nak mengambil ustaz sebagai pelakon filem. Saya tanya dekat dia, saya tak pandai berlakon. Tak apa, sebab kita perlukan followers ustaz. Wah, tuan-tuan. Hari ni saya masuk gambar saya di atas motor begini. Motor XYR ke YS1R ke nama kan. Wah, orang kata ustaz, jom race. Saya tanya, berapa GPS? 1.6 juta tuan-tuan. Orang nak tengok yang itu. Hari ni saya menyanyi, tahu berapa juta tengok saya pun tak tahu. Dalam sebulan tuan-tuan, saya ceramah agak-agak berapa ribu orang saya jumpa. Berapa ribu orang saya jumpa dalam sebulan. Hari ni saya jumpa 1,000 orang. Lepas saya lawat sekolah saya tadi, saya pergi kenduri kahwin. Saya tak sempat duduk, orang ambil gambar dah. Saya tengah makan, orang ambil gambar dah. Saya jumpa tuan-tuan pula. Pagi besok saya di sekolah saya, malam besok saya di Pulau Pinang.
Hari Selasa pukul 12 saya di Kuala Lumpur. Malam di Kuala Lumpur saya pergi pula ke Rawang ke manakah. Begitulah jadual saya tuan-tuan. Oi, banyaklah pahala ustaz. Ustaz dah ceramah berapa puluh tahun? 32 tahun. Daripada tahun 90. Ustaz dah ceramah dah. Ya, saya kata. Oh, banyaklah pahala ustaz. Oi, dak. Bukan saya dapat. Habis tu, saya ni anak yatim. Bapa saya meninggal tahun 73. Mak saya kahwin tahun 76. Kahwin baru. Jadi peneroka Felda. Masuk Felda tahun 80. Tahun 81 Felda bersaut. Habis Felda 89 saya keluar pada bersaut. Habis SPM saya masuk sekolah agama. Masuk sekolah Arab. Bila masuk sekolah Arab saya sambung belajar di Mahat Tahfiz. Kawan-kawan saya kerja. Yang sekolah dengan saya sambung universiti. Saya pula belajar sekolah tahfiz. Mak saya susah. Bapa tiri saya sakit jantung. Keluar pada Felda, duduk di Sungai Kelah. Akhirnya saya dapat zakat. Saya dapat zakat. RM250 daripada Perak, Majlis Agama. 100 dapat duit poket. 100 setengah belanja makan. Terus bagi pada kantin. Makan 3 kali sehari. 100 setengah masa itu. Saya telefon mak saya. Mak tak payah bagi duit lah. Ni dapat zakat. 200 setengah. 100 duit poket. 100 setengah duit makan. Alhamdulillah. 3 tahun tuan-tuan dapat zakat. Dengan zakat itulah duk mengaji, hafal Quran, duk mengaji tuan-tuan. Alhamdulillah. Habis saya belajar, mak saya kata kahwin. Mak berkenan dengan ustazah ni. Muda lagi mak, cik tak mau kahwin lagi. Tak apa, kahwin. Tak apa, mak paksa nak kata apa. Dia macam Haji Bakhil. Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Akhirnya saya kahwin. Lepas kahwin baru saya sambung belajar lagi. Tuan-tuan, pahala saya mengajar ni dapat kat siapa? Yang saya mengajar ada bahagian saya kalau saya ikhlas. Dapat pada orang yang bayar zakat. Dengan sebab dia bayar zakat, dia tampung pelajaran kami, dia sponsor pelajaran kami, dia tanggung pelajaran kami, sekolah, asrama, apa semua, zakat bagi. Akak-akak, abang-abang yang bayar zakat, pahalanya dapat pada abang-abang dan akak-akak. Walaupun tak jadi penceramah. Ni kekuatan dia ni, wakaf 365. Yang ni orang tak nampak. Oh, Ustaz Razif banyak pahala dia. Dia tua-tua bangka pun duduk ceramah ke, banyak pahala. Doa tuan-tuan. Yang hak dapat pahala daripada ceramah saya ni, mati lama dah. Dia yang bayar zakat, dia yang bagi wakaf, pahala tu tampung budak-budak ni belajar, budak-budak ni jadi mufti, budak-budak ni jadi qadi, budak-budak ni jadi jekaf, jadi guru kafah. Mereka ni lah yang mengajar satu dunia ni tuan-tuan. Yang bayar zakat tadi dapat sumbangan dia daripada ilmu yang dimanfaatkan. Orang yang berwakaf tadi dapat pahala daripada wakaf yang dia manfaatkan. Sadaqatun jariyah, yang buat asrama, yang buat kelas, yang buat tilam, yang buat katil. Budak-budak ni duduk belajar tuan-tuan, yang bagi Quran. Sebab tu bila tuan-tuan tengok wakaf 365, jangan kedekut. Kita tak tahu wakaf tu masuk pada siapa. Saya buat sekolah saya tuan-tuan, mana ada duit? Beli tanah lelong mahkamah. Mahkamah lelong. Saya kata dekat setiap usaha saya, Tuan Haji pergi masuk lelong 40,500. Cina 3 orang masuk, kami Melayu seorang. Tuan Haji saya ni, nama dia Syed Rashid. Dia jumpa toke-toke.
Kasih kita orang lah, kita mau bikin ni masjid punya, semayang punya. Okey. Lu angkat lah. Cari lagi Cina hak nombor 2. Bos, kasih kita orang lah, you jangan minta lah. Ini mau semayang punya, rumah Allah, Tuhan Allah punya. Okey, no problem, you angkat lah. Ini pun Melayu punya tempat. Kita mau bikin apa? Tiga tarik diri, menang kat kami tuan-tuan, 40,500. Itulah permulaan buat sekolah. Pelajar saya cuma ada 16 orang masa itu. Buat surau, buat rumah pondok 8 pintu. Tetapi tuan-tuan, hari ni ada 270 buah pondok. Pelajar beribu-ribu orang. Sekolah tahfiz ada. Sekolah tadika ada. Warga mas punya pondok ada. Yang mu'alaf duduk di situ. Yang sakit, miskin, kanser duduk di situ. Yang otak tak apa nak cerdik wayar putih pun duduk di situ. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak pahala orang yang wakaf. Dia dah mati dah pun, tapi pahala akibat dia wakaf sampai sekarang dia masih berjalan. Dia tak payah buat sekolah, dia tak payah buat apa, dia masuk saja saham wakaf, masuk saja dana wakaf, duduk dalam kubur, pahala mencurah dapat. Allahu Akbar. Satu, dia wakaf bangunan, dia wakaf benda. Satu lagi tuan-tuan, dia wakaf dalam pendidikan insan. Macam yang tuan kita cakap tadi, pendidikan manusia. Saya tak kata saya baik, tapi 32 tahun saya berdakwah tuan-tuan. Apa yang saya tak jumpa? Orang yang di muka ni, separuh muka ni tetu ni. Separuh muka ni tetu, separuh ni elok, separuh ni tetu. Macam Umaga, wrestling, Umaga mati. Sampai di sini tuan-tuan, kalau orang tetu di muka, saya sikit tak heran. Tapi yang tetu di halkum, abang-abang sini yang brutal berani tetu di halkum, nak mampus. Kita jentik tak halkum pun 4 hari sakit. Cuba jentik halkum tu, dia pula dah tak buat tetu. Samsing tak samsing tuan-tuan. Bila dengar ceramah tiap-tiap hari, berubah. Tuan-tuan yang saya jumpa pelacur, saya ni buat CD dulu-dulu, jumpa kat Sungai Buloh, bagi apa nama, CD dekat R&R tu, bagi CD. Tak nak. Saya bukan jual kak, saya bagi percuma. Percuma tak apalah. Berapa hari lepas tu dia datang tuan-tuan, pakai tudung, pakai jubah elok datang. Ustaz tak kenal ke saya? Tak kenal kak, tak perasan kak. Yang ustaz bagi CD tu, saya kata saya bagi CD ramai kak, mana saya kenal. Yang dekat Sungai Buloh tu. Saya ingat. Kenapa kak? Saya berubah ustaz. Oh bagus. Akak kerja apa? Sudah. Saya kalau dia pekuk hidung tu, kompon lama. Saya pelacur lah. Saya takut ustaz. Saya tobat ustaz. Saya elok tobat. Duduk sini, berhentilah jadi pelacur tu. Boleh tak saya bawa kawan saya seorang lagi ustaz? Boleh Okey ustaz. Macam mana saya nak makan di sini? Makan di sini, apa ada saya bagi makan. Duit saya ada ustaz. Duit apa tu? Duit pelacuran. Haram kau makan kau Kau pergi jabat agama bahagian Baitul Mal, pergi bagi tahu dekat dia, duit ni duit tak elok. Dah. Cukup. Jangan kau tu ikhlas pula. Inilah duit akak melacurkan diri. Jangan cakap macam tu pula. Tu baik hati benar ceritanya. Dan haram nombor 2, pergi cerita pada, pergi pulangkan balik pada pelanggan. Dapat kumpul 20,000 duit pelacuran, nak pulangkan balik, dah kata haram. Dia ingat balik lama tu, dalam deri bubur. Usup, ambil balik kamu punya tu, peratus tu. Tak boleh tak.
Tak boleh. Pi Baitul Mal, bahagian duit tak elok bagi tak. Habis tu kau nak makan apa ustaz? Apa yang saya makan, kau makan. Apa yang kalau saya puasa, kau puasa. 2 tahun setengah dia duduk di sekolah saya. Lepas tu dia berhenti. Dia kata dia ada jodoh dah. Silakan kak. Mudah-mudahan Allah kurniakan kak jodoh yang baik. Tuan-tuan tak payah buat kerja tu. Biar saya seorang pening kepala buat. Tetapi tuan-tuan dengan wakaf, tuan-tuan dengan zakat, tuan-tuan akan dapat pahala yang melimpah ruah. Sebab itu saya kata tadi, bila kita bekerja, apa yang perlu kita buat dengan pekerjaan kita? Mencari redha Allah, melakukan amal yang terbaik. Pekerjaan aku, pekerjaan yang terbaik. Beberapa persen daripada pendapatan aku, satu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Abang-abang janganlah kedekut dengan diri sendiri. Akak-akak, ada orang yang dengan diri sendiri pun kedekut. Duit ada. Handphone ni main duit kat dengan getah. Jenis Nokia. Jatuh 80 kali dah. Nombor dekat dia pun hilang dah. Nasib baik dia ingat 1, 2, 3 tu dia ingat. Bang oi, pilah beli baru. Tolong diri sendiri. Ada yang kedekut pada diri sendiri tuan-tuan, kasut pun tak beli. Pakai selipar Jepun, putih getah pula dah. Dia pergi ambil dawai, pergi bakar dengan lilin, panas dawai tu pergi cocok tu. Pulah jadi kasut. Gunakan duit untuk diri sendiri. Jangan kedekut. Yang kedua, jangan kedekut dengan anak isteri. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, bagi pada isteri, bagi pada anak. Ustaz senanglah cakap. Ustaz tahu tak kami ni kerja OT ni Ustaz. Allah. Dah out dah. Nama pun OT, out. Tak ada OT atas OT lagi dah. Habis dah. Lah. Saya kata bersyukurlah hampa ada kerja. Buatnya tak ada orang order keretanya mana. Kereta tak order buat apa bising. Kereta terlebih order buat apa bising. Sabarlah. Tak usah faham tak saya penat. Ustaz tak apa, cakap ya. Oh, tak apa, cakap. Tadi saya tunjuk dekat ustaz. Saya tunjuk dekat ustaz. Saya ceramah ni tuan-tuan ni. Saya tak mau sebut lah, tapi kawasan kita lah. Dia cekak tu ni. Masa tu driver pun tak ada, PA pun tak ada, Lord Ranger pun tak. Dia mencekak baju saya ni. Kami panggil sini suruh ceramah, bukan mengatakan kami aku belasah kamu kan. Ui, 6 orang kepung saya. Nama dia 6 Jahanam. Tuan-tuan ingat jadi penceramah ni seronok kan? Orang bagi air kan, siap orang tuang lagi kan? Dia ambil duit, dia cala kereta saya, Mitsubishi Galant. Kereta nombor 1 saya, Mitsubishi Galant NN 8035. Sampai lah saya ingat ke. Dia cala. Nyilu ni. Ngeng. Oi. Dia datang ke rumah saya, dia bawa cuka. Kalau cuka makan tak apa, cuka getah. Dia nak simbah muka saya. Ada satu tempat, dia letakkan di celah-celah jari ni, pisau belit. Dalam ramai-ramai nak salam dengan saya tu, dia nak salam, dia nak toreh tangan saya. Alhamdulillah, Allah pelihara tuan-tuan, pisau belit dia jatuh. Itu yang zahir. Yang bawa kayu hoki 5 orang, panjat pagar sekolah saya, cari saya kayu hoki tak. Sebab saya lindung 1 orang yang masuk Islam. Macam-macam. Bila saya fikir-fikir tuan-tuan, satu hari, nanti tuan-tuan tengok dalam filem saya ni. Filem saya yang terbaru ni, Al-Kazim ni.
InsyaAllah akan keluar lah, tak lama lagi. Tak tahulah bila nak keluar. Saya tanya pada penerbit, bila nak keluar? Dah ada beberapa bulan dah siap ni. Dia kata sekarang market filem tengah slow. Nanti naik balik macam mak kilau, kita keluar balik. Okey lah. Saya pun duduk tunggu. Dalam filem tu tuan-tuan, saya makan nasi. Dalam tangan saya ni, saya tengok ulat dalam nasi tu. Saya pun buang. Bila saya buang, dia jadi nasi. Bila saya ambil, dia jadi ulat. Saya tanya pada isteri saya, Mama, ni nasi bila Mama ada ulat? Baru masak, kata dia. Dia nampak ulat. Tengok di bawah nasi, tengok di atas ulat. Malam tu tuan-tuan, sakit. Tapi dalam filem kita tak bubuh ulat, kita ganti dengan katak. Makan jadi katak ni dalam filem. Tuan-tuan tengok nanti. Filem ni dibuat kerana nak ambil kisah daripada perjalanan ceramah saya. Saya tak ingat tuan-tuan. Saya tak ingat. Saya lupa banyak benda masa itu. Saya lupa banyak benda, saya tak ingat. Banyak benda tak ingat. Sakit. Bila saya sembuh, saya cakap pada arwah mak, Mak, saya tak maulah ceramah mak. Orang tak suka. Saya nak berhenti ceramah. Kamu nak kerja apa? Saya nak jual tiket bas ekspres dekat Medan Kit. Di Ipoh ada tiket bas ekspres yang jual kat Medan Kit. Satu, bas lompat-lompat tu. Bas ekspres. Dululah. Bila teksi datang, ulat tiket ni akan kejar teksi tu. Nak jual tiket bas. Saya kata, mak, saya kerja tu pun okey mak. Janji tak bergaduh dengan orang. Mak, saya kata, kok suka kamu lah. Janji kamu bahagia. Besok pagi saya tak pergi kerja, saya duduk kat rumah. Mak saya tanya, kenapa tak pergi kerja? Kata nak kerja jual tiket bas. Saya kata, kalau saya jual tiket bas pun ada masalah ke mak? Kena bas tak datang? Kena bas scammer mak? Dengan saya orang pukul saya mak. Biarlah saya jadi penceramah. Mak saya kata, buatlah kamu. Abang-abang, kalau abang kerja di Proton ni pun akan ada masalah. Tolong bagi tahu mana tempat yang tak ada masalah. Jadi yang berhormat ni lagi masalah banyak. Jadi pegawai Proton lagi banyak masalah. Jadi macam akak ustaz, senang. Tak kerja mana-mana Kelang pun. Jadi suruh rumah je. Ingat tak ada masalah ke? Pun masalah banyak. Suami kerap pergi siam. Allah. Yang mana faham? Tak faham sudah ustaz. Di mana sahaja tuan-tuan duduk, tuan-tuan akan menghadapi masalah. Saya tunjuk dekat ustaz tadi, YB. Saya kata, ustaz, cuba tengok saya ni pakai seluar besar. Tukang saya ni Cina, tukang jahit baju saya ni. Satu nama dia Kamah dekat Tanjung Tualang. Satu lagi Uncle Pa tau dekat Kampung Tawas Ipoh. Dia tanya kat PA saya, apa saya Datuk ah? Dia punya baju banyak besar, padahal dia punya pinggang kecil ah, apa salah? Dia banyak kurus mah, apa saya baju dia besar? Saya pakai baju besar, seluar besar supaya orang tak nampak saya kurus. Kalau tuan-tuan tengok saya punya keadaan fizikal, saya kena rehat lah. Saya sangat kurus. Tuan-tuan tengok kaki saya ni. Sekarang saya kecilkan kaki saya ni. Itulah kaki saya. Besar mana? Besar mana tuan-tuan? Besar budak darjah 1. Cuba saya kecilkan paha saya. Besar mana? Tapi bila saya pakai seluar yang besar, oh, tak nampak. Ustaz Kazim segak. Tak segak tuan-tuan. Saya sangat kurus.
Penyakit saya memakan habis daging saya, tinggal tulang je tuan-tuan. Tetapi tetap saya buat kerja dakwah. Tetap saya buat kerja bela orang susah, anak yatim, miskin, fakir dan sebagainya. Sebab apa? Sebab saya nak cari redha Allah. Dan saya nak bercita-cita mati dalam keadaan mengajar orang. Mati dalam dakwah. Jadi kalau saya yang macam ni tuan-tuan, sakit tak berhenti ni, tapi keadaan sakit macam ni pun laku lagi Datuk noh, laku tuan-tuan. Yang berhormat orang offer, nampak tuan-tuan? Faham? Tak faham sudah. Berlakon filem jadi hero. Ni bulan depan saya akan buat album pula. 10 lagu, full album. Bukan single tuan-tuan. Single saya dah buat dah. Dengan 7 hari tu. KRU dengan 7. Rap. Saya penyanyi rap tuan-tuan. Pelik Rap dengan 7 tu. Mampus Ustaz Kazim ni. Ini saya buat bulan depan. 10 lagu siap dah. Lagu apa Ustaz? Ada. Lagu saya suka. Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali. Dari jauh abang datang, sejak lama adik kenang. Oh, banyak lagu tuan-tuan tu. Ada 10 buah lagu. Dapatkan di pasaran. Pastikan yang original. Kalau badan saya macam ni punya uzur, tapi semangat saya kuat untuk apa? Sebab Nabi kata kalau kita susah-susah bekerja kerana Allah, untuk isteri, untuk anak-anak, itu adalah fi sabilillah. Abang-abang kerja di sini penat, letih, untuk siapa? Untuk anak dan isteri-isteri, itu fi sabilillah. So buat apa nak mengalah dengan penat? Buat apa nak mengalah dengan sakit? Ada tuan-tuan nampak saya mengalah dengan sakit? Ada tuan-tuan nampak saya mengalah dengan sakit saya? Tak, tuan-tuan. Sakit masuk wad. Habis wad ceramah balik. Kerja balik. Sebab apa? Sebab Nabi kata itu fi sabilillah. Maka tuan-tuan bekerja untuk siapa? Ahli keluarga tuan-tuan. Fi sabilillah. Lagi, yang kita kerja ni untuk siapa? Untuk mak bapak kita. Kita nak tolong mak bapak kita. Besarnya pahala seorang anak yang memberikan sumbangan pada mak bapak ni. Tambah-tambah mak bapak kita pula susah. Bukan semua mak bapak senang. Ada yang miskin. Ada yang duduk di sekolah saya tu tuan-tuan, anak langsung tak bagi duit. Kerja besar, tak bagi duit. Bukan kata tak bagi duit, datang jenguk pun tidak, datang ziarah pun tidak. Dia tinggal terus. Sebab tu saya tiap-tiap kali hari raya, saya akan raya di sekolah saya. Sebab mereka ni ada anak tapi anak tak jaga. Mereka ni tidak ada anak, mereka ni tak kahwin. Yang ni pula ada anak buang, yang ni pula ada anak datang setahun sekali. Dan kalau saya sebut anak-anak dia, tuan-tuan semua kenal. Tapi saya tak nak sebut, ngumpat berdosa, biarkan. Anak hebat-hebat tuan-tuan, seantero alam orang kenal. Tapi mak sakit pun tak tengok. Saya ni jenis telefon, mak sakit datang tengok, mak sakit datang tengok. Mula-mula dia angkat, 2 kali angkat, kena nombor 3, the number you have died is not in service. Mampu entah. Jadi kita ada mak, kita ada bapak yang masih hidup. Dengan pendapatan kita lah kita bantu dia orang. Ustaz, mak bapak saya dah mati Ustaz. Engkau ambil sehari RM1, sebulan RM30, kau wakafkan 365 atas arwah mak. Kau wakafkan atas nama bapa engkau. Kau wakafkan pada arwah isteri engkau.
suami kau tu, kita nak tolong dengan apa? Ikut kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum. Ikut kemampuan kita, tuan-tuan. RM1 lah, RM2 lah, RM10 lah. Ustaz, tanah ustaz di Sungkai yang ustaz nak buat tu, orang wakaf ke apa? Beli. Mana ada orang wakaf? Beli. Saya kalau ada orang wakaf, saya seronok, tuan-tuan. Ada orang datang pada Kuala Lumpur nak wakaf tanah. Ustaz, saya nak wakaf pada sekolah ustaz. Ustaz, buatlah sekolah. Saya seronok, ustaz. Berapa ekar, bang? 5 ekar, ustaz. Kalau ustaz nak tengok, saya bawa sekarang. Hari ni sibuk, bang. Minggu depan, bang. Saya pun pergi naik, tuan-tuan. Tapi ustaz tak boleh naik kereta biasa. Naik kereta apa? 4x4. Oh, iya ke? Bila sampai, tuan-tuan, bukit gila punya bukit, tuan-tuan. Jadi ustaz boleh tarah bukit ni, buatkan asrama sini. Nak tarah, tuan-tuan. Dengan bukit, bukau, gunung, ganang semua. Saya ni dulu getah, ustaz. Getah dah tak jalan sekarang ni. Saya malas balik kampung tengok. Saya kata, biar ustaz saya lah buat. Ustaz boleh buat sini cantik punya ustaz. Cantik yang kata, aku nak tarah bukit ni, biar aku beli tanah lain. Ada, tuan-tuan. Ada yang bagi dekat saya tanah apa? Ustaz, kita ada 30 ekar. Cadang nak bagi kat ustaz buat sekolah lah. Saya tengok ustaz punya ipoh tu bawah tali api. Bahaya, ustaz. Saya nak bagi kat ustaz lah. Saya pun pergi tengok. Tanah tang mana nak bagi kat aku ni? Sebab semua lombong. Dia ustaz, bahagian tanah ustaz tang sini. Mana? Ni lombong ni. Jadi ustaz boleh ambil air pasir sungai, ustaz sedut lah. Tuan-tuan bayangkan saya nak tambak lombong saja 15 ekar. Daripada mana nak ambil tanah dia, Tuan Haji? Tu sungai ada. Jadi ustaz minta permit pada JPS. Mereka dapat bagi lesen apa semua, ustaz masuk dalam sajalah. Sudah, tuan-tuan. Saya pun pergi tanya orang ada mesin tu. Dia kata, ustaz, daripada ambil pasir, bola lombong ustaz, ambil ustaz beli tanah baru, ustaz. Macam-macam, tuan-tuan, orang yang bagi ni. Macam-macam. Tuan-tuan nampak 2 tabung tu? Tuan-tuan ingat yang masuk dalam tabung tu, cuba cek tengok duit dia. Semua duit dia elok lah. Ada agung pakai spek hitam, dia buat dalam tu. Ada hak terkoyak 2 bugan plastik buat dalam tu. Ada yang buat duit palsu. Duit palsu tak ada hak kilat tu. Hak RM50 hak kilat tu tak ada, hak silver tak ada. Sampai hati, tuan-tuan. Kita tak mau macam tu. Bila nak dapat amalan terbaik? Jadi saya tutup ceramah saya malam ni 2 benda. Ustaz, kerja kelang ni boleh jadi kaya lah. Kerja kelang ni boleh jadi kaya lah. Apa makna kaya pada awak? Kaya banyak duit. Andainya aku kaya, hari-hari hari raya. Itu persep yang salah tentang kaya. Ni nama dia air mineral. Saya minum. Lepas saya minum. Ustaz, dah 4 botol ustaz minum. Saya orang kaya. Itulah kaya. Ada orang yang minum, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak dia minum air mineral banyak ni Ini dia minum. Tutup. Sikitnya abang. Tak boleh lebih pada setengah botol sehari, ustaz. Allah. Duit dalam bank berjuta. Tapi kaya yang pertamanya ialah sehat. Kaya nombor 2 ialah kaya hati. Tenang hati. Kaya yang ketiganya, Allah Ta'ala bagi pada kita rezeki anak-anak yang soleh, solehah.
Yang keempat yang dikatakan kaya tu apa? Dapat jiran-jiran yang baik. Nombor 5 yang dikatakan kaya tu apa? Boleh melakukan ibadat dengan mudah. Yang keenam yang dikatakan kaya tu apa? Duduk di bumi yang barakah, duduk di bumi yang Allah Ta'ala bagi rezeki. Itulah kaya. Walaupun awak miskin, tapi awak kaya. Anak awak baik, isteri awak baik, suami awak baik, awak kaya. Kalau tuan-tuan nak jadi kaya macam tu, ada 2 cara. Pertama, nombor 1, kena banyak kawan. Bila tuan-tuan banyak kawan, banyak orang doakan tuan-tuan. Semalam yang ziarah saya 1000 orang, hari ni yang ziarah saya 1000 orang. Dia orang bergambar dengan saya, 1000 orang bergambar tuan-tuan. Ustaz, makcik doakan Ustaz sihat. Amin. Ustaz sihat. Ustaz sihat tau. Amin, 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 amin. Bayangkan tuan-tuan, 2 hari 2000 orang doa, ya Allah sihat, sihat, sihat. Sebab tu saya sihat walaupun tak sihat. Ubat saya ialah dapat mikrofon. Itulah ubat saya. Kalau saya tak sihat, bagi mikrofon, sihat. Ada orang tanya pula, mikrofon tu Ustaz, kita kena rebus dulu ke? Rebus dan minum air dia. Bodoh betul tuan. Buat apa yang kita suka, kita sihat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kaya, tuan-tuan kena banyak friends. Panjang S. Bila tuan-tuan banyak friends, tuan-tuan boleh jual. Bila tuan-tuan banyak friends, tuan-tuan boleh buat macam-macam tuan-tuan. Tuan-tuan akan jadi kaya. Bagaimana nak dapat friends? Ni dia. Saya ada 2 juta di Facebook. Saya tulis dalam Facebook, saya nak pergi umrah. Jom siapa nak ikut? Saya pergi bulan 12 yang lepas. 100 orang ikut. Ustaz, bila lagi nak pergi? Nanti saya masuk dalam Facebook. Tuan-tuan, saya kata jom, saya ni nak pergi naik kapal cruise. Siapa nak ikut? Jom. 1500 orang ikut. Naik kapal. Satu kapal tu saya catat tuan-tuan. Tak ada orang lain, kami ya. Melalui apa? Media sosial. Tuan-tuan, anak-anak muda yang hadir malam ni, jangan gunakan media sosial untuk bagi orang menyampah. Jangan gunakan TikTok bagi orang benci. Jangan gunakan Facebook nak cari musuh. Carikan daripada sini income yang bagus. Nama dia friends. Banyak kawan. Ni nama dia Al-Ankabut. Labah-labah. Lama dah Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran surah labah-labah. Okay? Lama dah tuan-tuan. Cara nak dapatkan sesuatu makanan macam labah-labah, bumerak makanan. Dia sambung, dia connect, dia sambung, dia connect, dia sambung, dia connect, dia sambung, dia connect, akhirnya membentuk jaring, nama dia internet. Nak buat sesuatu tuan-tuan ada connection, dan hari ni tuan-tuan boleh dapat connection yang sangat luar biasa dalam TikTok. Saya berlakon filem baru ni dengan satu TikTokers. Saya tak kenal dia. Saya tak kenal. Walaupun saya ada TikTok, tapi saya tak kenal. Saya breakfast dengan dia, makan dengan dia, briefing dengan dia. Bila saya buka TikTok, keluar, lah, dia ni yang berlakon dengan aku pagi tadi. Lah, berpuluh-puluh juta tengok dia. Nama dia Ryan. Nama dia Ryan, tuan-tuan. Masya Allah. Sekarang semua TV panggil dia. Semua iklan panggil dia. Semua produk panggil dia. Jadi juru cakap. Ni friends. Pentingnya kawan. Dan yang kedua, apa rahsia nak jadi kaya? Itulah dia. Wakaf, sedekah, infak.
Allah sebut dalam Quran, siapa yang infak dibalas 700 kali ganda. Jadi gaji tuan-tuan yang ada di sini untuk kita, untuk isteri kita, untuk anak kita, untuk mak bapak kita, dah hak nombor 5 tu, untuk Allah Ta'ala balik waqaf, dan Allah Ta'ala akan gandakan kita berlipat kali ganda. Tak banyak tuan-tuan, RM1 sehari pun cukup, sebulan RM30. Lepas mayang subuh, buh dalam tabung, habis sebulan masuk dalam akaun wakaf. InsyaAllah tuan-tuan, Allah kurniakan pendapatan yang berkat, rezeki yang berkat, keluarga yang baik, dan hati yang kaya. Itulah rahsia untuk menjadi kaya. Tenang, saya muntah darah, saya buat sakit, pakai baju tak boleh, ceramah tak boleh, badan saya kurus kering. Saya berubat, alhamdulillah, Allah izin saya kuat balik, saya ceramah balik. Bila saya nak pindah rumah, suami isteri datang. Ustaz, kami datang nak minta maaf. Kenapa? Kami yang sihirkan Ustaz. Saya dah tahu. Macam mana Ustaz tahu? Saya tahu. 6 orang kan yang sihirkan saya. Macam mana Ustaz tahu? Mesti dia orang kata saya bomoh. Kalau abang tak datang, kalau akak tak datang, saya maafkan akak dunia akhirat. Tak datang pun saya maaf. Dia orang peluk saya, maksud saya suami dia. Isteri dia tak peluk. Dia peluk saya sampai rapat. Saya maafkan abang, walaupun saya hampir mati. Tuan-tuan tahu, lah jadi apa? Dia jadi driver saya. Dia bawa kereta saya duduk di belakang. Dia sihirkan saya sakit hampir mati, saya maafkan dia, lah jadi driver. Dan bila dia mati, saya mandikan mayat dia. Hati jadi lapang, dendam tak ada, benci tak ada, apa pun tak ada. Itulah kaya. Kita rasa seronok ya tuan-tuan. Jom kita jadi kaya dengan 2 benda tadi. InsyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.